yang terlibat sebagai ulama di Nahdlatul Ulama Indonesia sehari sebelum Syekh Muhammad Faiz meninggal dunia. Yang ketiga, kita kehilangan di antaranya Maulana Abdul Wahhab, seorang pengasas kepada gerakan manhaj ataupun jemaah tabligh di Pakistan. Dia ada satu madrasah yang dibina hampir dah 6-70 tahun dah. Madrasah sebut di Lahore, Lahore, Lahore ke apa orang panggil. Maka Syekh Maulana Abdul Wahhab meninggal pada umur 96 tahun. Meninggal pada 18 November 2018. Syekh Maulana Abdul Wahhab di antara pengasas kepada gerakan tabligh di bumi Pakistan. Dah hampir lebih daripada puluhan tahun gerakan yang beliau teraju ini, yang memberikan manfaat kepada ratusan ribu daripada orang-orang Pakistan untuk solat dan sebagainya. Baik. Di antaranya lagi apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ni di antara Syekh Muhammad Salim Hajim. Syekh Muhammad Salim Hajim ni siapa dia? Berumur 82 tahun, meninggal dunia dalam tahanan, kem tahanan di Uyghur. Daripada World Uyghur Congress memaklumkan Syekh Muhammad Salim Hajim meninggal dunia pada 20 Januari 2019, tahun lepas lah. Kan kita dengar isu berkaitan Islam di Uyghur, di Xinjiang, ada kawasan disebut dengan Xinjiang. Disebut ada Turkistan Timur. Itu adalah negara Islam yang majoritinya di situ adalah 90% adalah orang Islam, dizalimi, ditangkap, dibunuh, dipenjarakan, dan disebut itu di antara penjara yang terbesar di dunia yang mengepung jutaan daripada orang-orang Islam. Maka Syekh Muhammad Salim Hajim meninggal dunia pada dalam tahanan dan dimaklumkan sepanjang beliau ditahan daripada tahun 2017 tanpa apa-apa sebab. Government China tidak memberikan apa-apa alasan daripada tangkapan dan mereka memenjarakan Syekh Muhammad Salim Hajim sehinggalah beliau meninggal dunia dalam keadaan disiksa dan dibuat macam-macam kezaliman kepada almarhum Tuan Guru Syekh Muhammad Salim Hajim ini. Untuk makluman, Syekh Muhammad Salim Hajim di antara orang yang menterjemah Al-Quran daripada bahasa Arab kepada bahasa Uyghur, yang memberikan manfaat kepada jutaan umat Islam untuk baca Quran dan mereka boleh tadabbur maknanya sekali. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan kebaikan kepada semua tuan-tuan guru kita yang dah meninggal dunia. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Namanya Syekh Muhammad Salim Hajim. Saya tulis yang tanah takut tuan-tuan. Syekh Muhammad Salim Hajim. Yang meninggal dunia dalam tahanan di Uyghur. Masya-Allah. Banyaklah tok-tok guru kita yang dah meninggal dunia. Maka ketika Allah mencabut nyawa guru-guru yang disebutkan tadi dan banyak yang belum disebutkan yang hari-hari ada meninggal, maka itu di antara tanda-tanda bagaimana semakin hilangnya agama Islam di atas muka bumi Allah. Maka bila hilangnya para ulama, apa kesan-kesan dia? Di antaranya itulah yang duk berlaku cacar merbah hari ni. Bila para ulama dah banyak yang meninggal dunia, maka itulah yang menjadi permasalahan yang sedang kita duk tengok hari ni. Tu yang duk jadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kita duk tengok apa-apa yang berlaku hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya kalau kita tengok, bila ulama mula kurang, apa berlaku? Maka kita akan berbalah sesama kita. Contoh bila isu azan hari tu. Kita tak pernah dengar sebelum ni orang azan ala sallu fi buyutikum ataupun ala sallu fi rihalin
Kita tak pernah dengar kita kata, Tok Bilal ni mabuk ayak ketum dah. Tiba pil kuda ni, duk tak duk tiba-tiba piazan apa pelik sangat. Padahal itu adalah satu bentuk benda yang daripada berlakunya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So benda-benda macam nilah yang membuatkan disebabkan tidak ada ilmu, maka kita akan berbalah dengan isu-isu yang tak pernah habis. Dalam hadis yang lain akan wujudnya yang disebut dengan golongan-golongan yang mana mereka ni tak ada ilmu tapi dia nak cakap semua benda. Dia panggil sebagai keyboard warrior. Keyboard warrior ni dia banyaklah ustaz, tok-tok guru yang datang daripada Google lah sahaja. Belajar dengan Google lah, alim dah. Tu ultimate buat lagu kan. Baru belajar, baru masuk 2-3 kali usrah dah boleh tepih fatwa. Sepatutnya bila majlis fatwa keluarkan agar solat Jumaat, solat jemaah jangan dibuat sekejap buat masa ni untuk fasa kuarantin je. Nanti selesai COVID-19, pilah sembahyang jemaah. Pilah i'tikaf di masjid, tak balik pun tak apa. Tapi fasa sekarang untuk kita menghormati daripada majlis fatwa buat berdasarkan dari ikhtisas daripada ahli-ahli dalam bidang yang bercakap. Maka bila para ulama mati, maka ni yang akan menjadi masalah-masalah. Baik. Maka apabila banyaknya para ulama yang mati, yang meninggal dunia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu hatta iza lam yatruk aliman ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Pemimpin ni banyak, daripada pemimpin negara sampailah kepada pemimpin tempatan, sampailah pada pemimpin rumah tangga. Bila dah para ulama meninggal dunia, maka orang mula confuse, maka menyerahkan urusan agama kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Kita duka cita lah bila kita tengok ada daripada kalangan pemimpin-pemimpin, tak kira lah pada saya parti mana, dia senang je buat benda yang haram, tetap haram. Itu je. Maka ada pemimpin yang bila isu COVID-19 ni boleh pula, dia kata apa? Ni semua salah kerajaan, dia kata. Dia kata tak boleh sembahyang jemaah. Ni awak tak hantam kerajaan yang memimpin sekarang. La ilaha illallah. Buat apa kita nak hentam? Saya kata itu adalah, saya kata kalau daripada Pakatan Harapan ke Muafakat Nasional ke, kalau melibatkan dengan kuarantin, siapa-siapa pun kena buat. Maka janganlah nak semua benda nak dipolitikkan. Tuan-tuan, kita sampai jadi muak dan rasa geli sampai semua benda nak dipolitikkan. Sampai semua benda nak dijadikan isu sebagai modal, sebagai peluru-peluru untuk berpolitik. Sepatutnya dengan COVID-19 ni lah perlu cari satu titik persamaan untuk kita cari dan menggembeling tenaga macam mana untuk membantu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Ini duk keluar statement yang tak tahulah, pada saya macam Allah tak bijak lah pada saya. Lepas tu saya sangat menghormati, minta maaf macam sekarang saya wallahi saya sangat menghormati Menteri Agama kita Dr. Zulkifli Al-Bakri, sebab dia pendapat beliau, dia tegur, siapa pun dia tegur. Lepas tu pada saya kabinet sekarang di antara portfolio yang paling, di antara saya rasa yang daripada hari itu sebelum diumumkan saya sangat tunggu-tunggu adalah di antaranya adalah Menteri Agama. Dan bila saya tengok Dr. Zulkifli Al-Bakri, saya rasa ya Allah lega lah, sebab kita faham dia orang yang berilmu dan dia di antara orang yang alim. Dan sampailah saya tengok sampai minggu ni, seminggu berturut-turut tuan guru kita Dr. Zulkifli Al-Bakri tak habis-habis mesyuarat sampai tengah malam untuk nak cari penyelesaian, untuk bantu apa yang boleh dibantu dari segi isu COVID-19. Orang dok kata COVID-19 ni doktor, nurse yang banyak jadi frontline. Ya, mereka di antara frontline, tapi jangan nafikan juga bomba, polis, askar, cleaner, guard. Ni menteri-menteri agama kita ni, mereka ni sangat saya tengok masya-Allah hebatlah. Sebab tu janganlah semua benda nak dipolitikkan.
gelilah tentang geli, terang saya kata. Saya pun ada, saya ada pendapat peribadi dalam bab politik dan saya terlibat dengan politik, mesyuarat, usrah dan sebagainya. Tetapi janganlah sampaikan isu-isu yang macam ni pun kita nak salahkan orang. Dia boleh pula buat keluar statistik, dia kata waktu kami memerintah, dia kata baru banyak ni. Tapi bila depa memerintah, tengok dah naik banyak ni. La ilaha illallah. Tak usah dok kata macam tu, Cina tak ada, kita tak ada pun dua-dua parti ni. Nah cuba tengok teruk daripada awal lagi. Jadi bukan isu sampai semua benda untuk kita nak politikkan. Tetapi dalam Nabi sebut akhir zaman itu bila dah tak ada dah orang yang alim, orang yang beramanah dalam hidupnya, maka akan dipilih dengan disebut dengan bikhabdil, dengan keadaan urusan juhalan, memilih daripada pemimpin daripada kalangan orang-orang yang jahil. Bila jahil ni apa? Dia memimpin tu dia akan menzalimi hak orang lain. Makna jahil ni apa? Contohnya gini. Bila tuan-tuan orang jahil ni dia tak akan buat benda dan pertimbangan yang adil biasanya. Contohnya, seorang doktor, maka ilmu yang wajib kena ada kepada dia adalah ilmu kedoktoran. Maka bila dia declare diri dia sebagai seorang doktor dan tidak ada ilmu kedoktoran untuk ubat orang, untuk ni apa semua, maka ketika tu dia sedang menzalimi diri dia dan dia akan menzalimi orang lain. Maka sama juga bila seorang pemimpin yang tidak ada ketokohan sebagai pemimpin. Bila apa syarat nak jadi pemimpin? Di antaranya disebut dalam kitab, di antaranya kena ada sifat amanah. Bukan parti amanah, kena ada sifat amanah. Sifat amanah ni apa? Mesti amanah dengan tugas yang dia pegang. Contohnya Saidina Umar Abdul Aziz. Saidina Umar Abdul Aziz ketika, baik masya-Allah Datuk Andy ada bersama kita. Terima kasih banyak Datuk Andy, moga terus. Maka ketika Saidina Umar Abdul Aziz menjadi pemimpin, dia kata apa? Dia kata mana-mana menteri dia yang nak naik, syarat dia kata apa? Declare harta. Seperti mana kalaulah mereka memegang jawatan itu, contoh, saya bagi contoh hartanya cuma ada 100,000. Bila buat declaration harta, kereta, rumah, apa semua ni ada 100,000 total up value. Maka saat melepaskan jawatan nanti pun wajiblah kena ada 100,000 juga. Baik, agak-agak tuan-tuan lah, kalaulah di dunia ataupun di Malaysia kita mula buat, mana-mana menteri yang nak memegang portfolio ataupun exco yang nak memegang portfolio, yang nak bertanding, declare harta. Maka seperti mana harta saat dia memegang jawatan, maka harta yang sama kena ada saat dia melepaskan jawatan. Saya yakin kalau itulah yang dilaksanakan, insya-Allah tak ramai yang akan bertanding. Sebab sebahagian, bukan semua. Kalau kita tengok ada tokoh-tokoh yang kita tengok saat dia letak jawatan pun harta dia sama macam dulu. Malah lebih teruk daripada sebelumnya. Contohnya almarhum Tuan Guru Ni Aziz Nikmat. 20 tahun lebih jadi menteri besar di Kelantan. Bila sebut menteri besar, kenapa orang berebut nak jadi menteri besar? Sebab dia ada authority on state. Maksudnya dia ada full authority untuk negeri dia. Suka hati dia lah kalau dia nak buat apa pun, tak memerlukan sokongan daripada federal. State dah boleh buat dengan bajet yang ada pada state sendiri. Tetapi almarhum Tuan Guru Ni Aziz, bagaimana keadaan 20 tahun, 22 tahun dia memimpin sebagai menteri besar di bumi Kelantan. Tuan-tuan cuba tengok apa harta yang dia ada. Saat dia meninggal dunia, cuba tengok. Apa yang dia ada, tuan? Tak ada apa sangat pun. Rumah dia masih rumah yang sama. Kenderaan dia pun banyak kenderaan yang orang bagi, kenderaan rasmi kerajaan. Kalau kita tengok harta benda yang dia tinggalkan pun tak ada apa. Walhal kalau nak ikutkan, Allah ambil lah 3-4 projek tu, takkan ikut, ambil lah sikit-sikit, beda nak bagi lepas duit belanja kan? Tak ambil. Kan? Tuan Guru Tuan Guru Haji Hadi Awang tu, cuba tengok, dia jadi menteri besar. Apa yang dia ada sekarang? Tak ada juga. Kenderaan yang dia naik sekarang, orang bagi dekat dia. Saya kalau alhamdulillah lah Allah bagi keizinan sampai sekarang, Allah izinkan saya duduk mengajar di Masjid Rusila. Sekali lagi saya bukan sebab saya alim saya mengajar masjid itu. Tetapi atas kapasiti pada tahun 2015 saya masuk kuliah di situ. 2016 Tok Guru Haji Hadi Awang sendiri minta agar saya mengajar di situ untuk tarik anak-anak muda. Bukan sebab saya alim, tak. Patutnya lebih ramai orang yang selayaknya duduk di situ. Tetapi Tok Guru Haji Hadi Awang dia kata apa? Dia kata
tahu ustaz dia panggil Ustaz Yaakob mu pandai tarik anak muda, dia kata. Jadi waktu kuliah saya alhamdulillah lah, tak ada lah ramai tuan-tuan, tapi ada anak-anak muda yang seronok untuk mereka duduk bersama. Kawan-kawan kita di Masjid Rusila ni dia sangat supportive lah. Jadi setiap kali kuliah saya biasanya kita akan buat tournament futsal, kita buat hari-hari keluarga, kita buat jaulah, kita buat tamrin dengan pemuda-pemuda daripada Rusila. Jadi saya mengajar di situ bukan sebab saya kata saya lebih ilmu pada orang lain, tak. Dan alhamdulillah dah habis dah satu kitab hadis di sana. Dan kita buka kitab yang baru. Insya-Allah pada tahun ni kita lepas Ramadan ni kita akan sambung bacaan kitab yang baru pula di sana. Sebab saya tengok depan mata. Saya nak mengajak tuan-tuan bukan nak pandang dari sudut politik semata-mata, nak pandang dari sudut adanya orang yang ada wibawa ini. Tuan-tuan cuba tengok apa yang orang tak kecam kepada Tok Guru Haji Adiawang. Saya pernah tanya dekat Tok Guru Haji Adiawang, saya tanya, "Ayah cik, jadi orang apa tips untuk nak sabar?" Tuan-tuan nak tips tak? Ni tip mahal. Tuan-tuan tulis, tip mahal. Tok Guru Haji Adiawang, saya tanya Tok Guru Haji Adiawang, apa tips bila orang duk kecam macam-macam, orang hentam macam-macam, orang edit gambar macam-macam, apa tips yang menguatkan hati Tok Guru, membuatkan Tok Guru tak pernah langsung melatah? Tuan-tuan cuba tengok, ada tak wacana dalam 2 minggu, 3 minggu ni kan banyak dia berjemput kan, RTM, TV3 jemput Tok Guru Haji Adiawang kan. Tidak ada satu pun perkataan, tidak ada satu pun perkataan yang dia hentam orang. Pasal tak? Tak ada langsung. Saya tanya, kalau tuan-tuan tengok ada satu gambar saya pada bulan Ramadan tahun lepas, Allah izinkan saya dapat buka puasa dengan Tok Guru Haji Adiawang. Dapat usrah bersama Tok Guru Haji Adiawang dan dapat buka puasa sekali. So saya tanya macam mana, apa kekuatan tips apapun ataupun ada amalan apa-apa kan yang membuatkan Tok Guru tak pernah pun kalau orang dah panggil kelepiak lah. Orang kelepiak, orang tiba, hentam balik, hentam balik. Tak ada. Dia tak pernah nak lawan dengan orang, nak berhujah dengan orang. Tak ada langsung. Dan tahu apa jawapan dia? Siapa nak tahu jawapan dia? So kita bersambung selepas ni. Saya dah. Okey. Tip dia. Tip dia tuan-tuan yang pertama, tuan-tuan share dulu. 250 orang ni tolong share dulu. Lepas tu tuan-tuan tag kawan-kawan kita bagi tengok. Tip mahal ni tuan. Tip ni memang Tok Guru Haji Adi bagi. Tip mahal macam mana kita nak jaga hati daripada kan orang duk kecam. Kadang-kadang tuan-tuan buat apa pun orang kecam, tuan-tuan buat baik orang kecam. Kan tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try post tengok sabar separuh pada iman. Orang kecam, orang kata dia ni duk buat baik boleh macam orang tak kenal dia kan. Hawak juga dulu. Ataupun tuan-tuan try buat jahat, lagi orang kecam. Tak percaya sekali tuan-tuan try download TikTok, tuan-tuan buat menari TikTok. Orang hantam kau, orang kata hang ni tak mampu depa kan. Buang tabiat duk menari apa semua kan. Tuan-tuan tak payah buat apa-apa. Orang kecam kau, orang kata dia ni sampai tak ada langsung. Tak ada buat apa langsung. Tak ada nak bagi manfaat langsung. So sekarang buat baik kena, tak buat baik, buat jahat pun kena, tak buat apa-apa pun kena juga. So ada tips yang Tok Guru Haji Adi bagi, macam mana cara nak lawan benda ni dengan keadaan yang nak jaga hati kita dalam keadaan yang paling baik. Dan itulah yang Tok Guru Haji Adi buat. Dia tak pernah balas komen orang, dia tak pernah hantam orang, dia tak pernah pun nak kerdik orang dalam ceramah dia, dalam kuliah dia. Tuan-tuan tak percaya cuba buka. Kuliah dia dah lebih 30 tahun. Pengajian kitab tafsir pagi Jumaat. Tidak ada perkataan yang dia pernah hentam ke atas nama-nama peribadi. Tak ada langsung. Tip dia. Tak tip dia apa? Tip dia satu je. Tip dia tak pernah baca komen-komen orang. Sebab Tok Guru Haji Adi tak pernah baca Facebook. Tok Guru Haji Adi tak pernah baca komen apa-apa. Sebenarnya ya betul. Sebab kalau kita duk melayan dengan kritikan orang, hentaman orang dan sebagainya, sebenarnya kita bukan bicara tentang rosaknya hati dia. Kita sedang bicara tentang rosaknya hati kita. Tentang rosaknya hati kita. Tu habis tu siapa yang diurus dia punya Facebook? Itu adalah banyak tim media daripada Tok Guru Haji Adiawang sendiri. Dan Tok Guru Haji Adiawang, dan saya tanyalah anak Tok Guru Haji Adiawang, Ustaz Yusof. Ustaz Yusof ni, kalau tuan-tuan rasa Ustaz Yusof di antara anak Tok Guru yang kahwin dengan orang Cina. Cina tu masuk Islam kat Tok Guru Haji Adiawang, dan Tok Guru Haji Adiawang telefon anak dia, Ustaz Yusof. Itu Ustaz Yusof, mu nak nikah tak? Nikah dengan kawan ni. Dia tak kenal pun kawan tu, dah Allah izinkan hari ni dah ada anak 4 ke 5 orang. Ustaz Yusof ni baik dan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Yusof, saya tanya Ustaz Yusof, macam mana? Dia kata jawapan tu. Dia kata, ayah cik, tak cara pun orang nak kata apa kata lah.
Sebab tu satu benda bila saya belajar, oh betul lah tuan, bila kita buat macam tu, bila kita tak tahu pun orang tu kata kat kita, tuan-tuan bila kita jumpa dengan dia, tuan-tuan tidak akan ada sikit pun zon yang buruk-buruk. Macam ni. Kalaulah saya tahu, tuan-tuan kata kat saya. Contoh sekarang ni saya baca ada satu komen, contohnya ada sekian-sekian nama, nama dia, contohnya nama dia Mat Sabu, contoh apa jangan marah berpolitik aku blok buat lagi. Contoh nama Mat Sabu. Tengok dia kata kat saya, dia kata Ustaz Yusra ni dah lah hitam. Kan? Lepas tu muka ada parut. Contoh, dia hantam kata macam tu. Dia kata dia kecam saya macam-macam, prong. So saya pun bila macam tu, bila saya jumpa dengan dia, apa yang akan berlaku? Bila saya jumpa dengan dia, baik macam mana pun saya mesti akan terkesan juga. Saya tengok dalam hati saya tetap kata, dia ni yang duk kata kat aku ni. Maka tidak akan sama ketika tu komunikasi saya dengan dia. Sebab dia tidak, dah daripada awal dah tak ada, dia panggil comfort zone. Saya dengan si fulan yang kata kat saya tu, daripada awal lagi saya dah tidak ada comfort zone. Sebab saya dah tahu dia kata kat saya. Jadi dan dia pun mungkin ada benda yang dia dah tak selesa dengan saya. Sebab tu dia kata kat saya. Jasmine Muhammad Yusof, ni bukan Mat Sabu yang kita duk tengok tu. Ni Mat Sabu lain. Hampa ni kerja politiknya. Boh nama lain, Mak John lah. Mat boh lah nama apa pun. So tak kisahlah nama apa pun. Bayangkan bila kita duk baca benda-benda yang buruk dia cakap pasal kita. Bila kita berjumpa dengan dia, of course sebagai seorang manusia, you cannot deny your emosi. Kita tak boleh nafikan emosi kita sebagai manusia. Bila jumpa dengan orang yang kita tak suka, so apa akan berlaku? First impression, kita keingat balik. Natang ni ya, duk kata kat aku ni. Tuan-tuan, waktu tu agak-agak jadi apa? Maka sebab tu, kata Tok Guru jadi orang, dia kata apa? Dia pesan satu dia kata, Tok Asrul cara lah. Dia ginilah. Dia keadaan dia mungkin apa yang dia cakap tu kadang-kadang betul kan. Dia kata kat kita tu mungkin betul nasihat untuk kita kan. Jadi sebolehnya macam nilah. Kadang-kadang apa yang orang duk hentam, orang komen, tuan-tuan dua. Yang pertama tuan-tuan jangan baca langsung dan tuan-tuan delete terus mesej dia. Bila tuan-tuan berhujah. Dulu saya suka berhujah dengan orang. Bila orang kata, pum, kita balas balik. Dan saya belajar benda ni di antaranya Kokom pun buat benda yang sama. Sahabat saya Kokom. Kokom dia ajak saya, dia kata apa? Apa ni? Pandai cakap orang putih Ustaz ni. Ustaz Syukri. Saya pandai I love you. I love you. Itu ya anak arti pun. Kulut mak piah. Hampa marah sungguh sebut nama Mak Sabu. Doa lah yang baik-baik, mudah-mudahan insya-Allah menatang kan. Maka sebab tu daripada awal didiklah hati kita, kalau boleh tuan-tuan buang. Lepas tu sahabat saya Kokom pada hari tu bila dia post satu video berkaitan tak silap saya berkaitan almarhum Ustaz Murtada. Lepas tu adalah seorang sahabat ni dia komen yang benda yang tak elok. Saya dah type tuan-tuan, saya type kerana saya bukan nak bergaduh. Saya bukan nak berkelahi, saya bukan nak ni, cuma saya nak komen balik jawab dengan fakta. Ada seorang sahabat tu dia kata Ustaz Yusra menyeleweng duit dan sebagainya apa semua tu kan. And then saya nak balas kat dia, saya kata tuan tak pernah datang pun tempat saya tulis kata datang ziarah. Saya kata untuk Darul Murtada alhamdulillah SPRM dah masuk, semua dah masuk dah. Yang kena tangkap orang lain, yang kena ni orang lain apa semua, tapi still dia tu yang menulis tu tak pernah datang pun. Bukan tak mengaji, kawan tu ada PhD, dia tengah mengaji PhD, orang yang hebat juga kan. Patutnya saya kata datanglah. Saya mesej secara personal, saya mesej secara ni, tak datang-datang sampai hari ni. So saya duk tulis tu, tak, baru nak tekan enter, tiba-tiba orang kata Ustaz tak payah Ustaz. Tu kata kadang-kadang kita belajar daripada orang, walaupun Koko ni macam sahabat dengan anak murid saya juga, tapi dia pula kata, dia tegur saya, dia kata Ustaz sebenarnya percayalah orang macam ni dia bukan nak kebenaran pun. Dia nak kemenangan saja. Dia menang. Apa benda yang mengalahkan dia, maka benda tu akan jadi benda yang bertambahnya musuh dalam hidup. Lepas tu saya dah type siap dah. Lepas tu terus macam saya kata alamak. Baru saya nak post, lepas tu dia kata tak payah Ustaz. Dia buat apa tuan-tuan? Kokom dia terus hidekan mesej tu. Komen yang kawan tu kecam tu dia hidekan. Sekarang tak langsung, maka saya pun waktu terus baru saya duduk balik fikir betul juga kan. Sebenarnya kadang-kadang bila kita berlawan dengan orang yang macam ni, depa bukan nak berdebat dalam keadaan nak siapa yang nak kebenaran, dia nak memenangkan pihak dia sahaja. So apa pun yang kita hujah dia takkan terima.
Maka belajar satu benda, saya yakin ramai daripada kawan-kawan kita yang dalam ni adalah orang yang baik belaka, maka jangan rosakkan hati kita dengan kita duk bergaduh dan kita berbalah dengan orang-orang dengan isu-isu yang tak sepatutnya lah. Tapi bukan semua benda untuk kita boleh senyap. Contoh benda yang melibatkan pada agama. Orang-orang bukan Islam duk tengah hantam agama Islam contohnya, maka ketika tu tunjuk kata solidariti kita bahawa kita ni bukan orang yang berlebih kurang. Indah dalam hidup saya baik. Alhamdulillah, Jasmine Muhammad Isuf, doalah moga-moga almarhum duduk dalam keadaan yang baik, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita buat hari ni pun termasuk perbincangan kita pada malam ni adalah asbab daripada mudah-mudahan apa yang almarhum nakkan agar ilmu tu disampaikan. Saya pun tak banyak amalan, saya pun nak mudah-mudahan apa yang saya buat malam ni, apa yang saya duk buat meneruskan dalam fasa daripada komplek dakwah Darul Murtada sampailah kita branding kepada Murtada Dakwah Center, macam-macam ujian, macam mana mehnah tribulasi, dan saya tak salahkan pada siapa-siapa, saya salahkan diri saya, mungkin ada juga kesilapan saya yang mungkin membuatkan ada orang tak puas hati, dia tak suka, dan saya akui sebagai saya ni mungkin muda kan, jadi buat ni agak agresif. Bayangkan dalam sehari tim saya boleh buat sampai 3-4 video dan sebagainya, memang agak agresif lah. Allahumma salli alaihi. Jadi benda-benda yang macam ni mungkin membuatkan orang tak selesa, overshadow dan sebagainya. Lepas tu saya cukup untuk kita nak bermusuh dengan orang is no. Kita nak kepada manfaat untuk kita sebarkan apa yang termampu, insya-Allah. Jadi samalah kita, kalau kita terus nak memilih untuk bergaduh, kita boleh bergaduh tapi tak akan datangkan apa-apa faedah. Maka bila matinya para ulama, maka akan diangkat golongan-golongan yang jahil sebagai pemimpin. Dan kata Nabi, ketika dilantiknya pemimpin orang-orang yang daripada orang yang bukan ahlinya, maka Nabi SAW menyebut, Nabi kata fasu'ilu fa'aftau bi khairi ilmin fadallu wa adallu. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, dah lantik dia pun sebagai pemimpin, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Dia menghentam kromo apa dia nak cakap, dan mengikut daripada wal ahmaqu man ittaba'a hawahu, mengikut daripada hawa nafsu dia, mengikut daripada keinginan dia, mengikut daripada kehendak dia semata-mata. Mengikut daripada apa yang dia nak aja. Dan dalam keadaan mereka itu sesat, lagi menyesatkan orang lain. Dah lah dia sesat dah, dia tarik orang pun sesat sama dengan dia sekali. Tu bahaya. Bahayanya bila orang yang tidak ada ilmu diletakkan pada tempat dia, maka dia akan berhujah, dia akan berdalil, dan dia akan berfatwa tanpa daripada apa ilmu yang patutnya yang dia keluarkan. Contohnya gini, tuan-tuan nak masuk untuk bedah, tuan-tuan ada masalah appendix, masuklah bedah, nak kena bedah segera ni, ada masalah appendix ni, doktor kata okey, operation akan berlaku pada 24 hari bulan 3 jam 5 petang. So kita pun tak apalah, tunggu 24 hari bulan, hari ni 22, so lusa hari kejadian nak masuk bedah dah, masuk bilik bedah, depa pun bagi pakai apa semua tu, apa semua, jumpa dengan family apa semua, duduk dalam atas kursi, dalam atas katil kita tu, dia pun tolak. Elok dia bawa pergi dekat bilik, masuk dalam operation room, kita pun tengok, doktor ni nampak awak muda sangat. Kita pun tengok, duk pombang mata tu, doktor tu mai. Dia nampak macam doktor, dia mai dia kata, Cik yang nak bedah ni ke? Kita kata ya, betul saya. Kita pun tanya dekat dia, saya tak doktor, saya tak pernah tengok pun. Doktor nampak muda doktor. Dia kata muda, alhamdulillah, baru habis SPM tahun lepas. Dia kata habis SPM ni. Dia kata ni saja mai buat part time. Kebetulan doktor semua sibuk duk COVID-19, so saya mai buat part time, so saya yang akan bedah nanti. Doktor belajar ada ilmu perubatan dah. Baru habis SPM, dah mohon dah nak jadi doktor tapi tak erti apa lagi. Ini pisau ke gunting saya pun tak tahu, mi qajah je lagi. Gunting jelah lagi, kalau jig saya tengoklah ada mesin jig mak saya dekat rumah, lagi saya jig hak mana boleh. Hak serabih-serabih tu kira halal. Baik tuan-tuan, ketika tu keyakinan tuan-tuan nak dah operation. Saya rasa baik kata tak apalah, biar appendix pecah dalam perut tak apa, daripada biar dia pecah perut kita, memang confirm arwah yarham tu. So faham tak? Ketika mana kita memberikan orang yang bukan ahlinya bercakap, maka dia akan menjadi lebih parah, dia panggil sesat, lagi menyesatkan. Sebab dia bukan ahli dalam bidang dia. Sebab tu daripada petang tadi kita berbahas, maka menghormati dalam bidang dan ilmu orang itu adalah satu adab di dalam Islam. Sebab tu guru saya selalu pesan, Syekh Nazrul Nasir dia selalu abang, dia kata apa? Adab mendahului ilmu.
Adab mendahului ilmu. Maksudnya, orang yang ada ilmu yang tidak beradab, maka dia akan nampak macam orang yang tidak ada ilmu. Ada ilmu tuan, tapi tak beradab. Cakap lebih kurang, maki orang ikut teradab, apa ni, mencarut. Kalau kita tengok dia tu nampak serebeh, serabai, maksudnya tidak ada adab. Nampak tak bersih, maka orang takkan hormat dia. Tetapi orang yang ada adab, sudah pasti orang ni ada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab. Tetapi orang yang beradab, sudah pasti dia ni orang yang berilmu. Adapun kalaulah dia ini orang yang mungkin dia ini beradab tetapi kurangnya ilmu, tetap orang akan sanjung ataupun orang akan menghormati dia. Walaupun dia ni dalam keadaan yang nampak biasa aja, nampak dia ni macam tak ada apa pun, tapi tetap akan orang menghormati dia disebabkan kapasiti dia adalah orang yang beradab. Bagus ingat, adab mendahului ilmu. Samalah kita pun dalam apa pun kita belajar, letakkan adab terlebih dahulu. Ajarkan anak-anak kita tentang adab. Orang tua-tua dulu cuba tengok. Dia ajar tentang sekecil-kecil adab. Nak lalu depan orang lain, orang yang lebih berumur, tunduk sikit. Bismillah. Nak lalu depan orang yang berumur sikit pada kita, tunduk. Kan? Tertib. Kan? Wajib ke? Tak wajib pun, tapi tetap diajarkan adab-adab yang macam tu. Betul kata orang tua-tua dulu dia pun cukup beradab. Orang kata bila orang marah kan, orang kata, orang tak kata hang ni tak pandai. Orang tak kata tak pandai, orang kata hang ni kurang adab sungguh. Kurang ajar. Kurang ajar tu kurang adab lah. Kurang diajar untuk beradab. Kurang diajar untuk beradab. Maka disebut dengan bahasa kurang ajar. Maka sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu untuk kita memilih daripada kalangan pemimpin. Pilihlah pemimpin yang taat kepada Allah. Fitnah akan berlaku, banyak cyber trooper duk tuduh macam-macam kat guru-guru kita, tok-tok guru kita. Tapi sampai hari ini tuan-tuan tak ada satu pun benda yang sangkut dan dibuktikan. Dan mereka hanya atas stigma pertuduhan sahaja. Tapi itu dia Adolf Hitler sebut, dia kata apa? Perkara yang tidak betul ketika diulang, maka orang akan percaya. Sebab tu kita tak pelik hari ni ada benda yang tak betul pun kan. Still orang macam betul lah benda tu. Ni tok guru ni terima duit sekian-sekian dan sebagainya. Saya secara peribadi, it's not about politics, it's myself punya peribadi lah. Kenapa sampai hari ni saya masih mengajar di Masjid Rusila? Sebab saya itulah rutin yang setiap bulan saya boleh jumpa Tok Guru Haji di Awang. Saya bukan nak kempen kau tuan-tuan untuk sertai PAS ke apa tak, tapi untuk sertai Tok Guru Haji di Awang, untuk kita menghormati dia sebagai seorang ulama yang wallahi dengan mata saya tengok keadaan rumah dia, saya boleh katakan rumah saya lebih baik daripada rumah dia. Walhal dia adalah menteri besar. Kalau kita tengok dia bekas menteri besar, dia ada elon tertentu. Dia ada pangkat Datuk Seri, dia ada elon tertentu. Dia adalah perwakilan yang lebih daripada 3 tahun, maka dia ada elon tertentu juga. So, dengan duit yang dia ada itu sudah cukup untuk memewahkan dia sepatutnya. Tapi tuan-tuan, saya tengok sampai hari ni rumah dia, sampai hari tu saya ingat lagi. Patutnya nak naik di rumah dia tu ada satu, orang panggil parking lah, orang kena panggil parking. Parking yang agak macam uzur, yang agak teruk sikit. Sehinggalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa kata ayah cik tukarlah kan, buat sebab kan setiap minggu kan ramai orang nak tahnik anak, media nak jumpa dan sebagainya. Tapi cik kata tak apa, biar okey lagi, molek lagi. Padahal depa kata dah goyang-goyang dan sebagainya. Sampailah apa yang berlaku, kontraktor ni depa himpun duit, depa yang sendiri buat. Tu pun ayah cik tak bagi mula-mula. Ayah cik kata pergi cari hak yang orang susah lagi. Cuma bila depa ceritalah ayah cik ni ramai orang duk main, takut nanti roboh lah, ada yang cedera dan sebagainya, barulah ayah cik izinkan. Lepas tu sampai peringkat macam tu sekali. Walhal saya yakin, kalaulah hari ni ayah cik umum, dia kata apa? Dia kata jom kita semua collect seorang RM100, kita buat rumah bagi elok sikit kan. Sebab apa? Biarlah bagi Tok Guru rasa sikit kemewahan, rumah besar, selesa. Kalau boleh hak tilam, hak yang katil yang macam ayat tu, terjun atas katil tu, hilang tuan-tuan badan-badan, tenggelam dalam katil. Kalau boleh biar sofa yang tebal sikit dia punya sofa tu kan, letak tu pungkuk hilang, tenggelam. Kalau boleh, tapi tak,
Nah, di rumah dia duduk kerusi kayu, lembek tu tuan. Tu saya kata, ya Allah, rumah saya mungkin lebih baik daripada rumah Tok Guru. Nah, dia bukan nak kepada kemewahan, tapi orang tuduh dia macam-macam dak? Macam-macam tuan-tuan. 90 juta lah, nu lah, ni lah semua. Dah guna macam-macam, guna SPRM, guna polis, guna peguam, guna nu, guna ni, guna, tak ada apa juga. Tu yang. Lepas tu saya kata, hati-hati kita nak kata kat orang lebih-lebih pun, kita sendiri pun tak baik tahu mana. Nah, maka kita ambil jalan berlepas diri, pilihlah pemimpin yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah. Parti politik mana pun tak kira lah. Asalkan dia di antara orang yang dia mendahului takut dia kepada Allah, insya-Allah dia takut untuk buat kezaliman kepada orang lain sebab dia bertuhankan sama Tuhan Allah yang Esa. Sebab tu dalam hadis yang kita bincangkan pada hari ini, maka dalam bab ilmu agama itu akan hilang ketika mana guru-guru yang alim ini juga meninggal dunia. Tapi dia kata, ustaz, walaupun tok guru meninggal, tapi kan ustaz dia kata kan, bukankah ramai daripada kalangan buku-buku kan masih banyak, kan? Pengajian-pengajian kan masih banyak. Ya, kebanyakan yang ada termasuk saya yang bercakap kepada tuan-tuan adalah orang yang tidaklah faqih, yang tidaklah terlalu yang alim. Kami ni sekadar adalah 10%, 2%, 3%. Mungkin saya lebih kurang daripada 1% tadi yang saya sebut, ilmu yang nak dibandingkan dengan tok-tok guru kita yang dah meninggal dunia ni. 1% pun tak ada lagi. Mungkin kalaulah lautan ilmu mereka itu lautan yang ada pada hari ni yang saya share kat tuan-tuan setitik tu saja. Ya, banyak lagi ilmu-ilmu, kalaulah tuan-tuan kenal saya, banyak lagi ilmu-ilmu yang saya tak tahu. Ilmu nahwu sharaf saya tak pandai sangat, ilmu tajwid saya tak pandai sangat, ilmu tafsir saya tak reti, ilmu hadis tak pandai sangat. Jadi saya baca ni apa? Sebab saya pernah dapat pembacaan ni daripada guru saya, Syekh Fahmi Zamzam. Beberapa kali kitab ni saya dapat sanad dengan dia. Saya baca balik kat tuan-tuan, itu je lah. Nak lebih-lebih kita pun tak pandai. Maka sebab tu kita saling melengkapi je lah. Daripada kita nak mengkritik orang lebih-lebih sangat, kita nak kata ke orang ni, kata ke orang ni, kita sendiri pun banyak kurang. Sebab tu satu yang saya pegang, orang yang banyak bercakap berkaitan orang kepada kita, percayalah suatu hari dia akan cakap berkaitan kita kepada orang lain pula. Saya ulang perkataan ni, ingat sampai mati. Orang yang banyak bercakap berkaitan orang-orang lain kepada kita, maka tuan-tuan tunggulah, matter of time, hanya waktu yang menentukan, dia juga akan bercakap berkaitan kita kepada orang lain. Dia main kat kita, dia kata hantar PA tu bukan bagus. Dia kata hak tu perangai huduh. Bukan kata muka huduh, perangai pun huduh. Aku kalau duduk dengan dia, pompang, mulalah bawang, persatuan bawang tu kan, prom, karangan 88,000 rakaat. 88,000 perkataan keluar, tum. Dia boleh tibai tu rapat. Orang Kedah panggil tibai rapat. Dia kata tam. Tak ada, full tak ada langsung noktah. Dia boleh sum sambung. Tapi ingat, satu hari bila tuan-tuan dengan dia dah bermusuh, dia juga akan buat benda yang sama. Dia akan bercakap tentang kita kepada orang lain. Sebab tu bila jumpa orang yang macam ni, cepat-cepatlah tawakuf. Tangguhkan ataupun berlepas diri. Mufaraqah dengan dia. Cepat-cepat. Dia nak main cerita kat orang, dia main, "Weh, hang tahu dah? Aku tahu dah. Semua cerita nak cerita aku tahu dah." Tu dia panggil palatau. Orang palatau ni semua benda nak cerita, kita kena lagi palatau pada dia. Dia main kat kita, dia kata, "Weh, aku nak cerita kat hang ni. Aku tahu dah cerita tu hak yang tahun lepas. Ni aku tahu dah. Tak sah berhenti." Kita mufaraqah cepat-cepat putuskan daripada untuk dia menambah dosa dan kita pun menambah dosa. Sebab tu saya sebut pada staf-staf saya, staf Mutarat Dawah Center, saya tak suka untuk orang ramai buat cerita buruk pasal kawan ni, buruk pasal ni. Sebab benda yang sama mungkin dia akan cerita nanti buruk pasal saya kepada orang lain pula. Alhamdulillah sampai hari ni tak ada staf-staf yang nak mesej peribadi ke apa. Saya kata, saya bawa satu budaya, let us not assume. Bawalah budaya untuk bertanya daripada buat assumption. Duk buat tekaan-tekaan, aku rasa, jangan main makam rasa. Sebab kita manusia, kita ada hati yang mana iblis dan syaitan akan cari jalan untuk menyesatkan kita dengan apa jua jalan pun. Maka sebab tu hadis yang kita bincangkan pada malam ni mudah-mudahan memberikan manfaat dan kebaikan. Kita dah habis hadis yang keempat riwayat Imam Muslim, dan insya-Allah kalau tak ada aral yang melintang, esok kita akan masuk pada perbahasan hadis yang kelima. Allahumma salli alaihi wasallam. Cuma untuk kitab fiqh esok saya tak berani nak janji sebab macam ni tuan.
bila kita pada fasa lah ni kawalan ni polis, askar semua, jadi susah saya nak keluar. Tu yang duk tengok. Kalau sempat petang kita akan mengaji kitab fiqh, kalau tak sempat kita akan baca kitab hadis pada waktu malam, dan kita akan ambil sikit bacaan kitab fiqh. Dalam satu slot kita baca dua-dua kitab tu. Kalau ni lah kita tengok keadaan tu macam mana. Maksudnya kita buat baca dua kitab tu, setengah jam ambil kitab fiqh, dan ambil mungkin kita buat sejam setengah kan. 4,5 jam kita fiqh, sejam lagi kita baca kitab hadis ni. Sebab bila dua slot, saya nak kena main balik tu, pergerakan itu menjadi masalah. Sebab bila ada ni saya tak singgah mana, dan masa saya balik rumah saya sanitize, mai sini pun saya sanitize lah kereta apa semua. Cuma bila bergerak banyak tu takut saya lagi kena tangkap lagi, jenuh aku. Bukan apa nak berjamin pun kan. Jadi insya-Allah esok kita akan tengok kalau ada keperluan mungkin kita mula kuliah pukul 7 ke, atau kita mula awal sikit ke, macam mana kita tengoklah. Maksudnya kita bagi satu slot saja tapi bagi dua sesi terus. Kerana saya yakin banyak yang terpaksa lah nak buat macam mana kan, sebab waktu dengan keadaan sekarang. Jadi saya pun cuba yang terbaik. Saya harapkan tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah, kakak-kakak, abang-abang semua pun memahami juga. Esok pukul berapa saya akan maklumkan. Kalau kena kita gabungkan terus, mungkin kita akan mula awal bagi jadi 1 jam setengah terus. So kita baca dua kitab Safinatun Najah dan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita bahagi dalam 2 sesi lah. InsyaAllah esok saya akan maklumkan siapa yang belum set si first, dan siapa yang belum set butang notification tu siap-siap. Ataupun yang belum isi borang, ada satu borang tu maklumkan nanti isi, sebab mereka akan hantar poster dan kitab, nak mengaji pakai kitab apa tu. Kak Nur Halizawati, Kak Suzy Sazeli tu, Cik yang lain lah, yang belum dapat maklumat-makluman tu, set si first, nanti akan hantar, mereka akan hantar maklumat-maklumat tentang kuliah. Sebab macam ni, Ustaz, kenapa tak tetapkan satu waktu? Sebab susah nak tetapkan satu waktu, sebab saya dalam fasa pergerakan ni lah. Saya pun ada tugas hakiki saya, nak kena jaga anak, isteri, sebagainya kan. Dan datang ni pun dalam keadaan datang yang Allahumma salli alaihi wasallam, yang agak curi-curi sikit lah kan. Jadi tak boleh nak bebas sangat. Jadi kalau kita dah tak boleh nak tetapkan tu. Macam okey, Puan Nur Hasilah Samsuddin Daud. Dia kata alhamdulillah ada isi borang. Alhamdulillah sentiasa terima maklumat. Macam itulah. Kami pun boleh tolong belas macam itulah. Kuliah pukul berapa sekian insya-Allah. Jadi saya mohon maaf kalau mungkin ada ketelanjuran bahasa, tertinggi suara ataupun dikata pihak. Baik, mana kawan-kawan yang ada dalam ni yang mungkin belum isi borang, Z Osman, tu ada satu tu. Depa dah bagi dah tu. Ada link tu kan. Link yang dah dipin post tu, Z Osman dan yang lain, kawan-kawan yang lain yang belum isi. Depa minta nombor telefon tu. Nombor telefon tu, ingat saya bukan jual barang lah. Saya bukan ambil database tuan-tuan, saya nak jual ubat kuat ke, ubat putih, ubat kurih, ubat gemuk, tak ada. Kita cuma nak bagi ubat makanan rohani sahaja. Free of charge pula tu. Free of charge, tak kena duit pun. Baik. Allahumma salli samad. Pada siapa-siapa yang ada 200 orang ni yang mungkin ada masalah kewangan, yang betul-betul lah. Jangan sikit-sikit pun nak minta, tak. Tolong jangan zalim hak orang. Yang ada masalah kewangan boleh maklumkan, insya-Allah saya nak bagi, kita akan bagi bantuan kecemasan untuk bantuan kewangan. Tapi yang betul-betul, ni band air ni, jangan duk gatai muka. Gana kahwin biar aku yang kahwin, dah bagi kat hang. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang mungkin dalam ni yang ada masalah keuangan, yang betul-betul ada, maksudnya memang tak ada stok ni, jangan duk saya bagi duit lagi pergi beli baju raya lah, tukar sporim lah, beli phone baru, aku starlight lagi. Maksudnya yang betul-betul memang dah sampai tahap kritikal ni, tolong boleh mesej di komen, insya-Allah. Tadi pun kita dah transfer berapa belas orang dah dapat. InsyaAllah esok kita akan pergi kepada fasa yang kedua untuk kita bagi bantuan lah, bantuan kewangan. Tak kasih dana kahwin pun kasih calon boleh tak Ustaz? Alamak. Boleh insya-Allah. Adalah seorang umur 80. Kalau sanggup beritahu. Dia dah janda lama dah. Suami dia meninggal tahun 90-an, tu dah janda dekat 20 tahun lebih. Kalau nak beritahu Bani Ojan, insya-Allah bagus, maklum tu bagus. Dia duduk seorang lah ni, rumah ada, kereta ada, semua ada. Kalau nak abang je, insya-Allah. Baik, siapa yang betul-betul ada keperluan kewangan lah, yang betul-betul, ataupun tuan-tuan kenal orang yang betul-betul susah, maklumkan, insya-Allah nanti saya akan minta tim saya berhubung
kita akan bagi. Tak adalah banyak, saya tak akan bagi 1,000, 200,000, kita bagi 100, 150, RM50, tengok pada keperluan. Tengok pada keperluan. Jadi sekadar tu dulu, dan saya mohon pada siapa yang masih ada hari ni tolong share untuk tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin kawan-kawan kita yang saat lagi baru dia tengok, saat lagi pukul 9, pukul 10 baru dia ada masa untuk tengok dan sebagainya. So kita bantu dengan cara macam tu. Boleh tuan-tuan? Saya minta jasa baik untuk tuan-tuan bantu saya, untuk tuan-tuan share, at least tuan-tuan share dan tinggalkan di timeline ataupun di page tuan-tuan. Tak rugi sikit abuk pun. Secara tak langsung, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapat juga faedah kepada orang lain. Jadi insya-Allah sebelum kita tutup kuliah, insya-Allah sekarang ni sedang berlangsung kuliah Ustaz Jafri. Sekarang ni tengah berlangsung kuliah Ustaz Jafri. Jadi saat lagi kita habis baca surah Kahfi, saya akan bagi link untuk tuan-tuan pi di page Ustaz Jafri pula untuk tuan-tuan dengar kuliah Ustaz Jafri. Boleh tuan-tuan? Sekejap lagi saya akan bagi link untuk tuan-tuan pi di page Ustaz Jafri Mahmudi, guru saya, sahabat saya ni. Maksudnya tuan-tuan sambung terus daripada habis kuliah saya, terus sambung pada kuliah dia. Jadi dapatlah faedah dan manfaat insya-Allah. Boleh? Jadi kita baca surah Kahfi dulu insya-Allah, baru kita pi di page sana. Dan bila pi di page sana sekejap lagi, tolong pakai komen. Kata kita nak kuliah online diteruskan, kita nak Ustaz Jafri teruskan. Kata kami daripada page Ustaz Yaakob Isra, jadi kita nak biar berterusan pengajian-pengajian macam ni insya-Allah. 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Nak ambil Quran Ustaz? Acap? Baik, insya-Allah kita akan baca surah Kahfi macam biasa. Penutup kita baca surah Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat yang terakhir. Boleh buka Quran dulu 293. Buka surat 293 surah Al-Kahfi. Ya, muka surat 293 surah Al-Kahfi, 10 ayat awal dan 10 akhir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا
وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak pada semua yang menonton pada malam ni. Baik, sebelum berundur diri, tuan-tuan, saya bagi kat tuan-tuan link berkaitan page Ustaz Jafri Mahmudi. Nah, habis pada live ni, tuan-tuan terus pi ke link yang saya akan bagikan ni dan tuan-tuan pi sambung pengajian di page Ustaz Jafri dan tuan-tuan hashtag kata Ustaz Jafri handsome, kata salam, sampaikan salam daripada Ustaz Yaakob Yusra Ahmad Yusof. Tuan-tuan hashtag Ustaz Jafri handsome, kata ada sampaikan salam daripada Ustaz Muhammad Isra Muhammad Yusof, datang daripada pengajian online kita hadis kita insya-Allah. Jadi tolong pergi sambung mengaji pada siapa yang tak ada urusan yang lain, dan saya mohon maaf kalau ada ketelanjuran bahasa tinggi suara atau kata itu kelemahan daripada diri anda sendiri, dan mohon share, biarkan duduk dalam page masing-masing, Facebook masing-masing, sambil-sambil mungkin ada orang yang akan dapat manfaat selepas ni. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, semua sahabat andai kami, orang Islam yang ada di atas muka bumi ini ya Allah, daripada balak dan bencana yang Kau datangkan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, andai ada dalam kalangan kami yang yang dengar pada malam ni yang sakit, Kau sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Andai ada dalam kalangan kami yang sedang berhutang, lepaskan kami hutang kami ya Allah. Andai ada dalam kalangan kami yang selalu sibuk ya Allah, maka berilah kelapangan dalam kehidupan kami ya Allah. Andai ada dalam kalangan kami yang pernah menzalimi hak anak-anak dan isteri pasangan hidup kami, maka izinkan kami bertaubat ya Allah. Andai ada dalam kalangan kami yang masih makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih belum mengeluarkan zakat, yang belum menunaikan salat, maka izinkan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Kau jemputlah kami semua ya Allah sebagai tetamu-Mu yang akan mengimarahkan ke Masjidil Haram ya Allah, untuk menunaikan umrah dan menunaikan haji dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, Kau angkatlah bala dan musibah COVID-19 ini ya Allah. Coronavirus ini adalah makhluk-Mu ya Allah, maka saat dia datang dengan arahan-Mu, maka Kau perintahkanlah dia keluar daripada alam semesta ini ya Allah, untuk memberikan dah cukup tazkirah kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, Kau peliharalah keluarga kami ya Allah, peliharalah kami semua ya Allah daripada balak dan bencana ini ya Allah. Dan ya Allah, Kau rahmatilah kami semua dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kau jadikan fatrah untuk kami berkurang ini ya Allah, fatrah yang menambah amal kami, untuk kami salat berjemaah, untuk kami baca Quran, untuk kami ada masa dengan anak dan isteri kami untuk melakukan kebajikan dalam ibadah dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, Kau kecampakkanlah istiqamah dalam hati-hati kami semua ni ya Allah, untuk kekal dengan ibadah-Mu sampai kami mati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.